Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita nak tengok PSPM yang ketiga lah. Okey, ataupun slot yang ketiga. Okey, bagi pelajar-pelajar yang masih belum download lagi boleh download lah di dalam group Telegram ACS yang kimia punya tu. Okey, lagi elok kalau print. Okey, senang sikit kita boleh buat sambil-sambil kat sini. Okey, sambil tengok sambil buat. Okey, pertama sekali kita nak ada sikit pembetulan. Okey, siapa yang ada download tu kita tengoklah. Okey, ada sedikit pembetulan pada soalan ni. Okey, untuk soalan PSPM ni, kalau kita perhatikan, okey, dia tulis tu sampai soalan ke-9. Okey, kalau ikut format dia adalah 8 soalan sahaja. Okey, chapter 7 yang chemical bonding tu tak masuk lah. Okey, so ada 9 soalan, sepatutnya 8. So, pembetulan apa yang kita akan buat adalah pada soalan yang ke-7 ni. Okey, so soalan ke-7 ni tak perlu. Okey, so total akan jadi 8 soalan lah. Okey, so pertama sekali kita akan tengok soalan yang first sekali. Okay, ni kita akan bincangkan lah setiap soalan secara detail dengan pemarkahan dia sekali. Okey, so kita tengok. Ini adalah soalan pertama. Okay, suggest a process of whereby a gas can directly change into solid. So, daripada gas terus tukar jadi solid. Okay, so kalau dalam bahasa Melayu pemenjaluapan. Okay, kalau in English kita panggil deposition. Okay, awak boleh faham tulisan kat situ hudu sikit. Okay, deposition. Okay, itu untuk soalan 1A dan 1 markah lah. Tulis deposition, dapat 1 markah kat situ. Okay, 1 markah kat sini Okay, kemudian untuk B pula, determine whether each of the following situation as a physical or chemical change. So ada 2 jenis lah yang kita belajar sebelum ni. Okay, charcoal burns leaving ashes. Okay, kalau proses pembakaran kalau tulis burns kat sini, confirm dia adalah chemical. Okay, kamu jangan confuse kalau satu lagi heating tau. Heating pemanasan. Okay, kalau pemanasan tu dia adalah physical. Okay, kalau pembakaran burns ni, okay, dia adalah chemical change. So, saya tulis kat sini chemical change kat situ Okay, betul yang tu. Saya rasa dapat 1 markah. Okay, dah 2 markah dah kat situ dalam tangan dah. Okay, seterusnya B2. The liquid propane in a barbecue evaporates away. Okay, evaporate maksudnya daripada liquid tu dia jadi gas. Okay, so kalau kita tengok tu daripada liquid pada gas itu adalah perubahan secara fizikal. Okay, so untuk nombor 2 ni dia adalah physical change. Okay, physical change. Okay, physical change dapat 1 markah kat situ. Okay, saya tak nak kamu tulis physical saja ke apa pastikan tulis penuh physical change. Okay, itu untuk soalan 1. Dan kemudian kita nak tengok isotop. Okay, definition of isotop. Okay, untuk definition isotop ni, okay, dia ada 2 penerangan. Okay, saya tunjuk jawapan saya kat sini. Okay, so isotop ni kita tahu dia adalah elemen yang sama, iaitu yang mempunyai nombor proton yang sama tapi number neutron yang berbeza kat situ. Okay, so perbezaan antara kedua-dua ni adalah satu tu kita cakap different number of neutron, satu lagi different nucleon number. So tak kisahlah kamu nak guna yang mana satu, asalkan kamu cakap kat situ untuk isotop same element, okay, same element same proton. Okay, same element same proton, different neutron boleh, different nucleon number pun boleh. Okay, dua-dua tu diterima. Okay, dia 1 markah je kat sini. So 1 markah tu kalau kamu lupa tulis same number of proton ni, dia tak dapat tu 1 markah tu. Walaupun tulis different neutron ke different nucleon tak dapat markah kat situ Okay, dia 1 set. Okay, so itu adalah untuk definition isotop Okay, so kita continue untuk 2B. Okay, table 1 shows the atomic structure of 4 particles represented the letter P to S. The particles are atoms and ions. So kat sini kita tengok ada
PQRS. Kita nampak kat sini, kita tengok elektron, proton, neutron. Okay, macam kita tahu kalau same element bermaksud proton dia sama. So kat sini, okay, kita tandalah. Okay, proton nama sama kat sini, P dengan S. So bermaksud kedua-dua ni adalah elemen yang sama. Tengok Q dengan R pula. Q dengan R pun sama 9 nombor proton ni. Okay, so okay, kita buat simbol lain pula. Ni kita buat simbol bulat lah. Okay, so Q dengan R ni adalah elemen yang sama. Okay, so P dengan S elemen sama, Q dengan R elemen sama. Daripada table tu kita boleh tentukan dah. Okay, so sekarang kita nak try jawab soalan dia. Kita try, which two particles are atom and ion of the same element? So dia nak atom dengan ion. Okay, so sama ada jawapan dekat sini antara P dengan S ataupun Q dengan R sekarang ni. Okay, sebab dia cakap same element. Okay, so dia nak ada ion. Okay, ada ion juga. Kalau ion ni bermaksud proton dengan elektron dia tak sama. Okay, contoh lah kalau kita ambil, kita nak try tengok untuk P dengan S. Okay, untuk P dengan S ni, kita tengok proton 8, elektron 8. 8 tolak 8, kosong. So dia adalah neutral, adalah atom. Untuk S ni pun 8, 8. So 8 tolak 8, kosong. Neutral juga, atom juga. So P dengan S ni bukanlah jawapan dia kat sini. Okay, kita test pula untuk Q dengan R. Okay, same element. Okay, untuk Q, kita tengok proton 9, elektron pun 9 juga. Okay, 9 tolak 9, kosong. Okay, so bila kosong, kita tahu dia adalah atom. Okay, contoh atom, okay, kita tahu. Kemudian, kita tengok R pula. Proton 9, elektron lebih pula 10. Elektron ni seperti yang kita tahu, elektron charge negatif. So 9 tolak 10 jadi negatif 1. Okay, so charge dia negatif 1. So bila charge dia negatif 1, bermaksud dia adalah ion. Okay, so jawapan dia kat sini ada dua markah. Yang first kita jawab, kita tahu dah Q and R. Okay, jawab ni dapat satu markah. Okay, kemudian penerangan dia. Okay, penerangan dia kalau Q dengan R ni, apa dia yang beza tadi? Okay, dia ada same number of proton. Okay, itu menunjukkan part yang ni menunjukkan dia adalah same element, same number of proton. Okay, but different number of electron. Okay, so different number of electron akan menyebabkan dia jadi ion. Okay, okay, so kat sini dapat lagi satu markah. Okay, seterusnya kita tengok pula, which two particles are isotopes of the same element? Okay, sama juga ni, nak same element. Same element, so jawapan dia macam tadi lah. Sama ada P dengan S, sebab proton sama, ataupun Q dengan R, proton dia sama juga. Okay, so kita test lah, contohnya test Q dengan R kan. Okay, kalau isotop ni penerangan dia apa tadi? Yang kita buat soalan tadi, different number of neutron kan. Okay, so contohnya kalau kita ambil Q dengan R. Okay, QR, okay, yang ni QR ni tengok neutron dia 10, neutron dia 10. Okay, so bila sama nombor neutron ni, bukanlah isotop. Okay, so Q dengan R ni, okay, tak boleh jadi sebagai jawapan dia kat situ. Okay, kita test pula antara P dengan S. Okay, proton 8, same element. Okay, tengok jumlah neutron dia untuk P dengan S ni. Okay, neutron 8, 10. Okay, so beza kat sini. Kawan ni 8, kawan ni 10. So, kalau berbeza nombor neutron ni, bermaksud dia adalah isotop. So, kita tahu tu jawapan dekat sini adalah P and S. Okay, kat sini tulis dapat satu markah. Okay, penerangan dia sama. So, penerangan dia kita nak buat macam mana? Okay, same number apa? Same number of proton. Different apa? Different lah. Okay, different number of neutron.
Okay, macam tu lah. Okay, terus akan dapat 2 markah kat situ. Okay, so itu untuk soalan yang kedua nah. Okay, so sekarang kita nak continue tengok soalan yang ketiga. Okay. Soalan yang ketiga ni berapa markah? 3 markah. Okay. Calculate the molarity of solution made by dissolving 25.8 grams sodium sulfate in enough water to form 250 ml of solution. Okay, kalau dia bagi macam ni kadang-kadang dia tricky sikit kan. Okay, sebab apa yang tricky? Yang first kali, sodium sulfate ni macam mana kita tak tahu dia punya penulisan dia kan. Okay. So sodium sulfate ni adalah Na2SO4. Okay, kita tulis saja walaupun tak ada markah untuk yang ni, kita tulis dulu benda ni. Okay, Na2SO4. Okay, so cakap sodium ni dilarutkan dalam air. Okay, akan jadilah 250 ml solution. Okay, first thing kalau untuk soalan molarity ni chapter yang pasal mole ni, mole konsep apa semua ni. First kali kita cuba dapatkan number of mole. Selalunya chapter awal ni, apa-apa benda bagi data, try cari number of mole. Okay, saya tunjuk contoh. Nak cari number of mole okay, ni selingan Nak cari number of mole, kadang-kadang dia datang KN ni number of mole lah. Number of mole kita boleh dapat kalau dia bagi mass, kita mass bagi molar mass. Kalau dia bagi concentration pula kan, contoh dia bagi concentration, number of mole juga, kita boleh cari guna rumus MV over 1000. Okay, di mana M ni adalah concentration, V ni adalah volume, bahagi dengan 1000. Okay, kadang-kadang kita tengok setengah buku tu, dia tak tulis MV over 1000, dia tulis MV sahaja. Boleh pakai juga. Cuma perbezaan dia, kalau nak guna bahagi 1000 ni, unit V ni dalam mililiter. Kalau tak nak bahagi 1000 ni, kita tukar siap-siap bagi jadi liter. Okay, so ingat apa-apa pun kalau soalan berkaitan dengan limiting reactant ke, pasal dia bagi mass ke apa, okay, cari number of mole first sekali. Okay, dah cari number of mole tu memang senang sikit lah, sebab daripada number of mole tu kita boleh tukar jadi apa-apa pun. Okay, so daripada data yang dia bagi ni, okay, so contohnya dia bagi mass, okay, kita tulis data-data ni kan. Okay, tak salah nak tulis. Okay, sebab dia akan membantu kita. Okay, 25.8 gram. Okay, lepas tu dia cakap volume solution. Okay, kita tulis je data-data dia, 250 ml. Okay, first kali kita cari number of mole. Mana yang boleh cari number of mole? Nampak mass ni, bolehlah kita cari kan. Okay, okay, so apa kita buat? So number of mole untuk Na2SO4 adalah 25.8, iaitu rumus ni lah, mass over molar mass, bahagi dengan molar mass. Okay, dah kira-kira molar mass semua satu ni, akan dapat, ni saya kira siap-siap lah, 142.1. Okay, dah bahagi ni, kita akan dapat lebih kurang 0.1816 mol. Okay, mungkin dalam kalkulator kamu, dia punya value ni panjang lagi kat belakang ni. Okay, mungkin kat sini mesti kita bundakan sikit kan. Tak kisah kita nak bundakan ni, tapi data benda ni yang lepas kamu bahagi ni biar dalam kalkulator. Okay, sebab next step nanti ni kita nak guna calculation tu lagi, ataupun value ni balik kita nak guna. Takut kalau kita bundakan awal-awal, kita tak save dalam kita punya calculator tu. Okay, so kita bunda lagi, belum kita dah bunda banyak kali, final answer takut dia lari jauh sikit. Okay, apa-apa pun lepas kita buat setiap kali jawapan tu, kita biar. Okay, dalam kalkulator. Jadi kita buatlah answer bahagi apa kau, answer darab apa kau. Okay, so kita continue balik. Dah tahu dah 0.1816. Okay, sekarang kita nak cari molarity. Okay, soalan dia tu cari molarity. Okay, molarity untuk Na2SO4 ni. Okay, kalau kita tengok unit untuk molarity ni, okay, ni saya tak malah, unit untuk molarity ni adalah mole per decimeter cube, okay, ataupun mole per liter. So sah-sahlah kat sini kita kena ambil number of mole bahagi dengan volume. Number of mole kita tahu dah atas ni, 0.1816 mole bahagi dengan volume. Volume nak ambil mana? Okay, ni ada volume atas ni 250 ni. Tapi ingat, kalau kita nak masuk dalam ni, dia kena dalam liter. So jangan bahagi 250 tu, salah I ni. So tukar dalam liter lah.
Okay, tukar dalam liter. Okay, itu macam mana? Okay, ni kita tukar dalam liter dah lah. Ataupun tukar dalam liter, kita tulis 0.25. Okay, sama je lah value ni. Dah bahagi tu, kita akan dapatlah jawapannya lebih kurang 0.726. Okay, M. Okay, ni concentration dia. Nak tulis M boleh. Nak tulis mol per decimeter cube pun boleh. Apa lagi? Nak tulis mol per liter pun boleh juga. Tak kisah. L macam ni ke, L macam tu ke, diterima. Okay, so kita dapat dah untuk soalan yang ketiga. So sekarang pemarkahan dia macam mana kan? Okay, atas ni data ni untuk membantu kita aja macam saya beritahu tadi. Okay. Okay, sekarang markah dia satu dekat sini. Okay, untuk cari number of mole. Okay, markah kedua adalah pada sini untuk cari molarity ni, calculation dia. Dan final answer betul, dapat satu markah lagi. Okay, so pastikan walaupun tak ada markah ni, buatlah senang kita nak guna data tu, kita tengok je balik ke atas nanti. Okay, itu untuk soalan yang ketiga. Okay, boleh Okay, siapa yang tak jelas ni nanti boleh PM saya lah, ataupun tanya kepada pensyarah-pensyarah masing-masing. Okay, soalan yang keempat. Okay. Vitamin C. Okay, vitamin C is a covalent compound with the molecular formula C6H8O6. The recommended daily dietary allowance of vitamin C for male adult is 5.977 exponent negative 4 mole. What is the mass of this allowance in grams? Okay, awak jangan asal psycho soalan ni macam diet apa semua ni kan. Okay, so sebenarnya soalan dia simple lah. Kita tengok aja data-data dia bagi. Okay, jangan tengok apa soalan dia macam pening-pening, ayat-ayat dia pusing-pusing tu kan. Kita tengok data-data dia bagi. First data dia bagi vitamin C tu, okay, ini number of mole dia ni. Okay, dan apa yang dia nak cari? Dia nak cari mass kat situ. Okay, dan apa lagi data yang dia bagi kat sini? Okay, lagi kat situ dia bagi C6H8O6. Okay, selalunya dia bagi ni untuk kita kira lah molar mass dia kan. Okay, so sekarang kita tengok ada berapa markah? 2 markah dia nak cari adalah mass. Okay, so kat sini kalau nak cari mass, apakah rumus yang mengaitkan antara mol dan juga mass? Okay, so kita ingat balik macam ni, number of mole sama juga macam mass bahagi molar mass. Okay, data yang dia bagi adalah number of mole. Okay, saya tick lah kata dia dah bagi number of mole. Molar mass ni nak buat macam mana kan? Molar mass ni benda ni lah. Okay, pun kira macam dia bagi dah jugalah, cuma kita kena tambah-tambah semua tu. Okay, so sekarang tinggal nak cari mass saja. Okay. Okay, so kita pusingkan balik equation. Mass sama juga dengan number of mole darab dengan molar mass. Okay, so number of mole. Okay, tu tulis balik. Dia bagi dah 5.977 kat atas ni kan. Okay, tulis balik 5.977 eksponen negatif 4. Okay, darab dengan molar mass. Okay, molar mass. Okay, karbon ada 6. So tu buatlah 6 darab 12. Itu berat untuk karbon. Hidrogen 8. Okay, sebab satu hidrogen satu je berat dia kan, molar mass. Okay, untuk oksigen pula adalah 16. So 16 darab 6. Sebab apa? Oksigen ada 6. Okay, so dan kita akan dapat terus dia punya mass kat situ adalah 0.1052 gram. Okay, so simple lah. Tengok je macam pening kan soalan ni kan. So kita santai-santai je buat. Okay, dengan bersahaja. Okay, so pemarkahan dia, satu markah dekat sini, pengiraan dia ni. Satu markah lagi pada jawapan. 2 markah saja. Okay, so sekarang kita continue pula untuk soalan yang kelima. Okay, alright.
A student prepares ammonium bicarbonate by the reaction. Okay, kita tengok, kita bagi NH3, CO2, H2O. Okay, ni adalah ammonium bicarbonate kita. Okay, she uses 15 gram NH3. Okay, so benda ni kawan ni 15 gram. Dia reaction dengan 42 gram CO2. Kawan ni pula 42 gram. Water is present in excess. So kalau dia cakap water ni in excess, okay, tak payah kita biar kat dia aja. Okay, tak payah nak cek-cek data berkenaan dengan water. Okay, so untuk A determine the limiting reactant. Yang ni pun relax-relax kita buat. Okay, kita buat dengan bersahaja juga. Okay, so teori ataupun konsep kita ni bersahaja. Okay. Okay, so soalan A nak tentukan limiting reactant. So ada dua possibility. Sama ada NH3 ke limiting ataupun CO2. H2O memang sasar bukan dah. Dia cakap dalam soalan ni in excess. So untuk soalan ni dia senang sikit sebab dia punya koefisien dia 1 dengan 1. Okay, tak perlu pening-pening lah. Okay, so konsep asal untuk tentukan limiting reactant, kita tengok number of mole yang lagi rendah antara dua ni. Macam mana kita nak cari number of mole ni? Okay, dia bagi mass macam soalan 4 tadi lah kan. Dia bagi mass over molar mass. So first contoh kita cari number of mole untuk NH3 dulu. Kita nak tentukan. Okay, number of mole NH3. Mass dia 15 gram. Molar mass dia nitrogen 14. Hidrogen ada 3. So 14 campur 3 adalah 17. Okay, bahagi dengan 17. Okay, dapatlah 0.8824 mol. Okay, so kawan ni NH3 ni ada 0.8824 mol jumlah dia. Okay, sekarang kita tengok pula untuk carbon dioxide. Okay, so carbon dioxide mass dia bagi 42. Okay, carbon berapa mol dia? Carbon 12, oksigen 16. 16 darab 2 32. 32 campur 12 44. Okey, molar mass dia 44 kat situ. Bahagi punyalah bahagi, kita dapatlah 0.9545 mol. Okey. So kita tengok kat sini pun tengok koefisien dia 1 kan. Number of mole lagi sikit. Kat sini NH3 lagi sikit. So sasar dia adalah limiting reactant. Okey, tapi untuk pemarkahan kita kena tulis sikitlah. Ada ayat-ayat dia sikit. Okay, sebab 4 markah tu kan yang kita buat ni baru dapat. Okay, ni satu, ni satu. Okay, ada 2 markah lagi. Okay, so kita buat kalau ikut equation ni 1 NH3, 1 CO2 kan. Okay, 1 mol NH3 ni dia akan react ataupun equivalent tu 1 mol CO2. Okay, so kalau kita tengok ni terpulang kita nak start dengan CO2 ke NH3 Okay, so contoh yang kita start dengan CO2 CO2 dia ada 0.9545 mol CO2. Okay, kawan ni ada 0.9545. Okay, ratio dia kita tengok ni 1 nisbah 1. So kalau kawan ni 0.95, dia akan react dengan 0.9545 mol NH3 kalau secara teorinya lah kan. Dah nisbah 1-1 kan. Okay, tetapi kalau kita tengok balik NH3 ni sampai cukup ke 0.95. Tak cukup kan, ada 0.88 kan. So dia ada sikit tak cukup kat sini. Okay, itu penyebab dia akan jadi limiting reactant. Okay. Okay, part yang ni terdapat 1 markah. Okay, so ayat last kita nak buat kat sini. Okay, yang ni banyak cara lah. Okay, ni saya tunjuk cara saya. Okay, saya tulis number of mole for NH3 okay available is less than required. Okay, katakan sikit. Thus NH3 is the limiting reactant. Okay, so saya tekan sikit lah. So apa yang saya tulis ni, dia cakap NH3 yang ada ni 0.8824 ni is less. Okay, kurang daripada yang diperlukan. Diperlukan 0.9545.
Tapi dia ada 0.8824. So dia tak cukup, dia ada sikit. So bila ada sikit, dia tak cukup, dia adalah limiting reactant. So ini adalah markah yang terakhir, iaitu yang keempat. Okay, so itu untuk A. Okay, sekarang kita nak tengok untuk B pula. Okay, untuk B. Calculate the actual yield of ammonium bicarbonate in gram if she obtains 84.8% yield in the reaction. Okay. So data dia, kat sini kita tahu ada limiting, NH3 limiting kan. So CO2 ni excess. Kalau kita nak cari apa-apa data berkaitan dengan produk kita ni, kita nak guna limiting ke nak guna yang excess? Okay, kita akan sentiasa guna data limiting. Itu pentingnya kamu kena betul step ni. Tentukan limiting reactant yang betul. Okay. Kalau tersilap kamu kata CO2 ni limiting reactant, part sini akan salah jugalah. Okay. So ingat untuk tentukan mass produk ke number of mole produk ke, kita guna data daripada limiting. Okay. So rumus yield ni rumus untuk yield. Okay. Okay, saya tulis dulu. Rumus percentage yield ni adalah actual yield bahagi dengan theoretical yield darab 100%. Theoretically ni confirm lah akan mesti lagi lebih lah. Kan takkan tiba-tiba kalau percentage ni, kalau actual ni contohnya lagi lebih kan. Takkan percentage ni boleh lebih pada 100% kan. So secara teorinya memang akan lebih pada theoretical dia, value dia. Actual akan lagi rendah daripada theoretical. Okay. Sebab theoretical ni kita anggap macam eksperimen kita perfect. Kan, actual ni kita tahu kalau kita buat eksperimen ke apa, mesti akan ada error. Sebab itulah value dia akan lagi kecil kat sini. Okay, so kita berbalik kat sini Okay, actual ni selalunya data tu dia bagi dalam soalan. Kalau dia tak bagi actual dalam soalan tu, dia akan bagi percentage yield. Okay, sebab actual ni dia adalah data-data yang kita buat eksperimen. Takkan waktu exam tiba-tiba kita nak pilih buat eksperimen pula kan. So, itu data experimental ataupun actual lah. Okay, theoretical ni yang semua yang kita kira-kira ni semua ni, ini adalah theoretical. Mass over molar mass, kan, MV over 1000, semua tu adalah theoretical yang kita kira atas kertas. Okay, so sekarang kalau kita tengok percentage ni dia bagi 84.8%. Okay, lepas tu actual ni dia suruh cari. Okay, theoretical ni kita akan kira-kira sekejap gini, darab 100% lah. Okay, so sekarang data apa yang kita nak kena cari, yang boleh cari adalah theoretical ni. Okay, yang ni kita kena cari dulu. Okay, so kalau kita tengok daripada equation atas ni, okay, daripada equation atas tu, 1 mol NH3 ni, okay, 1 mol NH3 menghasilkan 1 mol NH4. Okay, jangan ambil data CO tau. CO2 ni excess ni, jangan ambil yang limitingnya ni. Okay, 1 mol NH4 HCO3. Okay, so NH3 ni kita tahu value dia berapa? 0.8824. Kita dapat dah tadi 0.8824 mol. So kawan ni pun tak payah fikir banyak dah. Sama jugalah nisbah 1:1 kan. Kalau kawan ni 2, kita darat 2 lah value ni. Okay, ni dah disebabkan dia adalah 1. Value dia pun sama lah, 0.8824 dan 0.8824. Okay, dah tahu dah nama of mole dia ni kan. Boleh tak kita nak tukar mole ni bagi jadi gram, mass lah senang kita. Okay, so kat sini memang boleh lah kita nak tukar dia bagi jadi mass, terdapatkan value theoretical dia. So kalau number of mole, mass over molar mass. So kita boleh ubah dia. Kalau nak cari mass, kita buatlah number of mole darab dengan molar mass. Okay, so kita kira tu kat sini number of mole 0.8824 darab molar mass, kita tambahlah apa tadi ni, NH4 HCO3 ni kan. Okay, kat sini saya kira siap-siap lah. Okay, molar mass dia kalau kamu tambah-tambah tu akan dapat 69.71. Okay, dan last sekali mass dia akan dapat bukan 69.71, sorry.
kat sini akan dapat 79. Okey, silap sikit, 79. Okey, so darab tu akan dapatlah 69.71 gram. Okey. Okey, ini adalah yang kita kira-kira ni kan. Yang kita kira-kira ni adalah data teoretikal ni. So, dah dapat data teoretikal ni. Sekarang boleh je kita nak cari actual ni. Okey. So, untuk atas ni kan, senang bagi saya kan. Kalau kita bahagi tu siap-siap ni bagi jadi 0.848. Okey. So, kalau kita ambil yang atas ni 0.848. Okey, saya ataskan sikit. Equals to actual bahagi teoretikal berapa ni? 69.71 kita dapat dah tadi. 69.71. Okey. Dan last sekali kita kira-kira 0.848 tu kita darab je dengan 69.71, akan dapatlah berat dia dalam 59.11 gram. Dapat terus. Okey. So untuk soalan ni ada 4 markah. Bagi jawapan betul 1 markah. Dapatkan value 69.71 gram ni 1 markah. Kita buat ratio-ratio ni. Okey. 1 markah. Okey, dan kemudian kita buat rumus ni kan, kita tulis rumus atas ni. Okey, tulis general equation ni pun kan, tak masukkan data ni pun kan, dapat 1 markah. Dan masukkan data ni pun 1 markah. Kalau tak buat ni kan, kita buat bawah ni dapat 1 markah. Tak buat bawah ni, buat atas ni 1 markah. Okey, so salah satu. So total kat sini 1, 2, 3, 4 markah. Okey, 4 markah. Okey, itu untuk soalan yang kelima lah, 5B. Okey, dia panjang sikit. Okey, sekarang soalan yang ke-6 pula. Okey, sekejap, saya setting sikit. Alright, boleh ya. Okay, element A with 6 valence electron is located at period 2 based on the information. Okay, adalah macam soalan dari situ kan. Okay, daripada soalan ni, okay, kita tanda dulu lah. 6 valence electron maksudnya dia valence maksudnya luas sekali lah. Okay, shell yang luas sekali, petala yang luas sekali ada 6 elektron. Okay, petala yang luas sekali kita tengok dia kata period 2. Maksudnya dia ada 2 shell. Maksudnya shell yang kedua ni, dari period tu kan, shell kedua ni ada sebanyak 6 elektron. Okay, itu maksud dia. Okay, kemudian draw the orbital diagram of element A. So, macam mana kita nak buat kat sini? Okay, kita tahu kat sini dekat period tu ada 6 valence elektron. Kita tahu dah benda tu kan. Okay, sebelum kalau kita pening nak buat orbital diagram, kita buat electronic configuration yang simple-simple dulu. Okay, 2 start dengan 2 kan. Okay, shell yang kedua dia ada 2s dengan 2p. Okay, so campur dua-dua ni lagi akan dapat 6 elektron. Tapi nak isi dia jangan isi p dulu. Mesti ikut hukum dia lah. Hukum dia kena isi penuh dulu dekat s, baru dekat p. Okay, s ni berapa maksimum boleh masuk? 2 elektron boleh masuk. Okay, kemudian untuk P ni pula maksimum boleh masuk 6 kan. Tapi jangan tulis 6. Sekejap lagi kalau kamu tulis 6 contohnya, 6 tambah 2 8 valence elektron. Padahal ni 6 valence elektron kan. So berapa valence elektron nak letak kat sini untuk P ni? Okay, adalah 4. So sekejap lagi 4 tambah 2 ni 6 lah. Okay, boleh Okay, tapi ni untuk yang kita buat hujung sekali. Memang step yang saya suka buat kalau dia bagi valence elektron, kita buat hujung sekali dulu. Okay, lepas tu kita punya penulisan bukan start dengan 2s kan. Dia start dengan 1s. Okay, macam mana kita tahu 2 ke 1 kan. Confirm lah kalau kita dah buat yang hujung-hujung ni, yang belakang-belakang ni kan, confirm akan kita fullkan. Okay, so 1s2, 2s2, 2p4. Okay, start dengan belakang, baru kita buat ke depan. Ke depan kita penuhkan saja elektron. Okay, tapi ini bukan orbital diagram. Ni macam kita nak test je buat jenis apa tu, dia punya electronic configuration yang simple. Okay, so sekarang kita buat 1s, 2s, 2p. Okay,
1s, 2s, 2p. Nak buat line macam ni boleh, nak buat kotak pun boleh. Terpulang. Okey, 1s ada 2 elektron. Okey, atas, bawah. 2s ada 2 elektron, atas, bawah 2 elektron. Okey, satu line ni ataupun satu kotak, kalau kamu buat kotak, boleh masuk maksimum 2 elektron sahaja. Dan 2 elektron tu arrow dia adalah half arrow. Kita macam separuh je kat sini kan. Half arrow dan juga berlawanan arah dia tu. Okey, P pula ada 4. Okey, untuk isi 4 ni bukan 1, 2, 3, 4 Kalau hukum nak buat electronic configuration ni, kita buat 1, 2, 3. Bagi penuh tu dulu. Lepas tu baru buat yang tu. 4. Okey. So siap buat ni akan dapat 1 markah. Okey, untuk A tu 1 markah. Kemudian untuk B, give a set of quantum number for an electron in the 2s orbital. Okey. So, yang ni dia suruh set of quantum number. Set of quantum number ni dia terdiri daripada N, L, M, S. Okey. So kita nak letaklah value-value dia tu. Nombor-nombor kat sini lah. Okey. So sekarang untuk 2S ni dia cakap. Okey. Kat sini pun saya nak terang lah kesilapan yang selalu kita akan buat. Okey. N ni dia punya petala ataupun shell. Okey. So nombor 2 kat sini. And dia adalah 2. N ni pula. N ni menunjukkan shape. Shape dia adalah S orbital. So kalau S adalah kosong. Okey. So kamu ingat kalau S kosong L dia Kalau P 1. Kalau D 2. Okey, kalau F 3. Kadang-kadang kalau dia bagi S yang kadang-kadang kita tersilap, kita buat L ni equals to 1 sebab kita ingat dia punya starting dia start dengan 1. Tak starting dia start dengan kosong. S kosong. P baru 1. D 2 dan seterusnya lah. Okey. M ni pula adalah dia punya orientation. Kalau contohnya L dia adalah kosong, M pun follow jugalah kosong. Tak ada value lain dah. Okay. So S ni kan. Okay. S ni kita tahu jawapan dia sama ada positif 1/2, negatif 1/2. Tak ada value lain dah. Okay. Selalunya kita akan tulis ni sebab kadang-kadang dalam buku tu dia tulis plus half dengan minus half. Kat sini kan. Kalau kamu buat macam ni, terus salah. Okay. Sebab apa? Kalau kamu nak buat part untuk ni kan, salah satu je. Kalau kamu nak buat positif 1/2, kawan ni tak payah buat. Nak buat negatif 1/2, positif 1/2, tak payah buat. Sebab apa? Sebab kalau kamu tulis dua-dua ni, dia menunjukkan ni ada 1 elektron, ni 1 elektron. Okay, positif half, negatif half, ini adalah elektron tau. So ni 1 elektron, 2 elektron. Padahal dalam soalan, kalau kita perhatikan, N elektron. Maksudnya N elektron, 1 elektron. Tapi kerana kita confuse sebab dalam soalan ni dia tulis kat sini 2 elektron lah. So kita nak buat macam ada 2 kat sini. So kita berbalik pada soalan utama ni. Dia nak untuk 1 saja elektron. Okay. So kalau 1 elektron sama ada positif half ataupun negatif half sahaja. Jangan tulis dua-dua. Kalau contohnya kita tahu sangat nak buatlah juga dua-dua. Okay, tak ada masalah. Apa kita buat? Kita buat tulislah dua-dua. Positif 1/2 tapi tambahlah perkataan O is tu kan. Okay. Jangan buat koma macam tu. Buat O. Kalau tulis dua-dua sekali. Okay, dapat yang tu 1 markah. Untuk benda ni, kalau salah satu pun silap kat sini, tak dapat 1 markah ni. Okay. So, itu untuk B. Kemudian, untuk C. Saya ke ataskan sikit. Untuk C. Draw both orbital on which they are located the first and the third electron. Okay. First electron. Okay. Kita start di sini. First electron dalam S. Okay. Dalam S orbital. Elektron yang ketiga pula kat mana? Okay. Kita kira lah 1, 2, 3. Okay. Elektron ketiga pun terletak dalam S. So, kita nak lukis bentuk S orbital ni. Okay. Kerana tu ini dua-dua S mesti dua-dua bulat dah kan? Okay. Tapi kat sini dia punya pemarkahan dia adalah 2 markah. So, untuk 1S, okay, jadilah contohnya, okay, Y, Z,
X. Yang ni kamu, kalau kamu nak buat contohnya ni Z, ni Y, ni X, tak ada masalah. Sama je kalau kita pusingkan pun. Yang jadi masalahnya, yang jadi salahnya kalau kamu buat yang ni Y, yang ni Y, yang ni Y, semua Y. Okay, dia jadi Y, X, Z, tak kisah mana-mana satu pun. Okay, so untuk 1S, macam mana bentuk dia? Okay, bulat. Okay, kemudian kalau untuk 2S pula, memanglah bulat juga kan, tapi kita nak tunjukkan perbezaan ni, kita buat bulatan besar sikit lah kan. Okay, bagi nampak jelas lah dia punya beza kebesaran tu kan. Tak naklah besar sikit sangat sampai orang tak nampak sangat kan. Okay, so okay, kita buatlah dia punya orbital dia tu tadi. Y, X, Z. Okay, so buat macam ni akan dapat dua markah. Okay, dua markah tu datang daripada mana? Kalau satu markah kamu lukis dua-dua benda ni. Okay, tak boleh lukis satu je. Lukis dua-dua ni, satu markah. Satu lagi markah yang saya cakap tadi tu, kalau kamu lukis, nampak perbezaan besar dengan kecil tu, dapat lagi satu markah. Contohnya kalau kamu buat ni kecil, saiz antara kedua-dua ni sama saiz, akan dapat satu markah je lah. Okay, markah kedua tu menunjukkan perbezaan saiz dia kat sini. Okay, so itu untuk soalan ke-6. Soalan ke-7 ni, kita tahu tadi cancel. Okay, dengan bersahaja je kita cancel kat situ. Alright. Soalan 8 pula. Okay, harap semua tak tertidur lagi lah. Boleh tengok kat sini. Sikit lagi. Lebih kurang dalam 3 minit setengah je lagi ni. Alright. Bromine gas react with chlorine gas at 400 degrees Celsius to form bromine monochloride. Okay, so Br2Cl2 jadi 2BrCl. The initial partial pressure of Br2 and Cl2 is 0.34 atm. Okay, so dia bagi data-data kat sini. Initial pressure. Okay, 0.34 tu dekat sini lah, senang sikit lah. 0.34 initial dia. Kawan ni 0.51. Okay. First thing untuk kita tahu untuk pattern soalan macam ni, kita faham konsep reaction. Okay, reaction kita ada reactant, produk. Di awal-awal reaction kita ada selalunya lah, ni case yang selalunya, mesti kita ada reactant kan. Okay, ada jumlah reactant, tak kisahlah ada berapa mol pun kan. Okay, apabila reaction dah berlaku, jumlah kita punya reactant ni akan berkurang sebab kita dah guna untuk reaction. Produk ni contohnya awal-awalnya kosong, tak, starting tu kosong, tak ada apa-apa langsung kan. Pada akhir reaction, jumlah kita punya produk ni akan bertambah. Okay, so secara asasnya benda pada reaktan ni akan berkurang. Dia punya mass ke, dia punya mol ke akan berkurang. Dan juga pada produk ni awal-awalnya sikit, dia akan bertambah pada hujung reaction. Okay, itu konsep asas dia. Okay, tak kisahlah kalau soalan tu dibagi concentration ke, pressure ke, kita boleh buat soalan ni. So dia suruh cari KP kat sini. Okay, so untuk benda ni kita kena guna ice table. Okay, ice table kita buat. Okay, ICE. Okay. Saya terampilah ice table ni. Benda apa? Takkan nak tahu pemarkahan je kan? Okay, sekejap. Okay. Br2 gas plus Cl2 gas jadi 2BrCl gas. Okay, semua dalam bentuk gas. Sebab kalau nak main dengan pressure ni kena dalam gas lah. Okay. Okay, so ni kotak yang semua tiga-tiga ni untuk Br2, kotak yang tiga bawah ni untuk Cl2, ni pula untuk 2BrCl. Okay, kita bagi siap. Okay, I ni menunjukkan initial. Okay, dia bagi data pressure kan. Okay, initial pressure. Okay, initial pressure dia bagi atm. Okay, okay, so ni initial pressure yang bagi ni. Okay, kita boleh tulis je ni 0.34. Lepas tu Cl2 berapa pula? 0.51. Yang ni data dia tak bagi, macam mana nak buat? Kalau dia tak bagi data ni, dia letak je kosong. Okay, tanpa ragu-ragu letak tu kosong. Okay, kalau dia bagi data kat produk ni, barulah kita jangan letak kosong Tapi selalunya dia tak bagilah. Okay, kita letak kosong tu, H tu. Okay, bermaksud waktu initially produk ni tak terhasil lagi kan, direction tak jalan lagi, kosong lah produk dia. Okay, yang ni pula C ni menunjuk pada change. Okay, change kadang dia buat simbol segitiga ni lah. Okay, change in pressure dia.
Okay, untuk change in pressure ni, okay, saya tulis dia sikit terang. Negative X, positif 2X. Okay, value ni X ni kita tak tahu lagi. Okay, so negative X ni adalah perubahan. Kita tahu kita punya reaktan ni akan berkurang, tapi tak tahu banyak mana berkurang. So, disebabkan dia berkurang, kita tulis negative X, tak tahu value dia. Yang ni pula kenapa tiba-tiba 2X, yang ni X je. Nak tahu value dia ni, tengok dia punya koefisien. Kalau 2 tambah 2X. Contohnya kalau kat sini kan, kalau kat sini 3Cl2 kan, kat sini tolak 3X. Okay, diikut koefisien atas. Okay, untuk equilibrium, dalam keadaan equilibrium yang kita nak guna data untuk KP sekejap ni, okay, adalah kita tolak lah 0.34 tolak X. Ini pula 0.51 tolak X, tapi X tak tahu lagi. Yang ni pula 0 tambah 2X jadi 2X. Okay, macam mana nak selesaikan ni? Unknown X ni tak tahu lagi ni kan. Okay, tiba-tiba kita baru nak terbaca ni. Oh, ni 0.46 at equilibrium. Equilibrium mana satu? ICE ni. Inilah E ni adalah equilibrium. Okay, dia kata kalau dekat equilibrium ni, BRCL ni adalah 0.46. So 2X ni adalah 0.46 ATM. Okay. Okay, sekarang dah bagi clue kat sini. Boleh. Okey, mesti semua terkejut tiba-tiba pula ada pen merah apa semua ni tiba-tiba kan. Sebenarnya tak asal ni, punyalah duk cakap. Rupa-rupanya kamera duk keluar soundnya, gambar tak gerak pun. So kita buat lain lah. Kita layan je benda-benda yang tulis ni. Okey, kita sambung balik. So sebelum ni kita berhenti dekat yang 2X sama dengan 0.46 ATM ni. Kita tahu daripada atas ni lah 0.46 iaitu value 2X. So daripada benda ni, okay, kita boleh cari lah value untuk X ni. So untuk value X adalah 0.23 ATM. So sekejap lagi kalau keadaan equilibrium ni 0.34 tolak 0.23. Yang 0.51 ni pula tolak 0.23 untuk dapatkan value dalam keadaan equilibrium dia. Okay, dah dapat dah 0.23 kat situ. Soalan ni dia minta cari KP Okay, rumus KP kita ingat kat sini, produk bahagi dengan reaktan. Okay, produk kita saya dah bulatkan ni 2BRCl, okay, bahagi dengan yang reaktan kita ni. Okay, dia bagi data pressure, so kita tulis dalam pressure lah. So PBRCl, okay, kenapa saya kuasa 2 kat sini? Sebab BRCl ni koefisien dia 2. Kalau koefisien dia 3, kita 3 kat sini. Dan seterusnya lah. Okay, lepas tu bahagi dengan reaktan. Reaktan dia ada BR2. Okay, PBR2. Nak pilih 1 boleh, tak tulis pun tak apa. Sebab koefisien dia kat sini 1 kan. Okay, darab dengan satu lagi reaktan kita, pressure Cl2 pun sama juga, 1 juga. Okay, sebab koefisien dia 1. Nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa. Okay, kemudian kita substitute lah value-value ni. Value-value ni dapat daripada mana? Daripada data dalam equilibrium kita ni sahaja. Okay, so PBRCl2, okay, kita dah 0.46, letak 0.46 kuasa 2. Kadang-kadang kita terlupa nak kuasa 2 ni kan. Okay, so jangan lupa kuasa 2 kat sini. Okay, lepas tu bahagi dengan kita punya reaktan PBR2. Okay, 0.34 tolak X. X kita dapat dah tadi ni. Okay, terlupa pula nak naik ke atas. Okay, so kita tengok balik kat sini. 0.46 kuasa dengan 2. Okay, untuk PBRCl. Untuk PBR2 ni pula adalah 0.34 tolak X, di mana X kita dah tahu dah 0.23 kat sini. So 0.34 tolak 0.23. Okay, darab dengan satu lagi iaitu PCl2 tadi ni, iaitu 0.51 tolak X, iaitu 0.23 lah X tadi ni. Okay, tekan kalkulator akan dapat 6.87. So ada 5 markah untuk soalan ni. 1 markah daripada table, 1 markah daripada X. Kita tulis general equation ni, dapat 1 markah. Kita substitute ni, dapat 1 lagi markah. Dan final answer pun dapat juga 1 markah. Okay, tak perlu unit kat sini. Okay, walaupun ikutkan sebenarnya dia ada unit, tapi kita tak perlu unit lah untuk benda ni. Okay, untuk case ni okay, memang tak ada unit Okay, itu untuk soalan 8. Okay, sekarang kita tengok soalan yang ke-9. Okay, kalau ada apa-apa soalan kat sini boleh tanya pensyarah masing-masing ataupun boleh tanya saya pun tak apalah bila dah masuk balik nanti nah. Okay, kita tengok soalan yang terakhir pula
chloride. So, mercury chloride react with oxalate ion according to the following equation. Okay, untuk benda ni kan, kadang-kadang kita tengok dia punya equation, kita saja sabut panjangnya berapa nak kena buat, nak kena balance ke. Okay, so kalau untuk soalan chapter yang terakhir ni, reaction rate ni, kita tengok kalau dia bagi table ni, ada eksperimen 1, eksperimen 2, eksperimen 3, ada concentration dia bagi, ada initial rate. Okay, bagi tablenya maksudnya memang kita kena buat initial rate method. Okay, initial rate method ni, dia kaitkan dengan kita punya reactant saja. Kat sini, HgCl dengan C2O4. Okay, so HgCl, C2O4. Okay, so kat sini saya akan tunjuklah macam mana kita nak buat. Okay, bukan sekadar kita nak tengok pemarkahan dia sahaja nah. Kita belajar balik macam mana kita nak buat. Sebab dia agak banyaklah markah dia. Kalau salah atas ni, A ni, B dengan C pun akan follow juga salah dia. Okay, so kena buat betul-betul lah benda ni nah. Okay, yang first kali kita tengok A. Okay, saya tolak ke atas sikit. Determine the order of reaction with respect to HgCl2 and C2O4. Okay, dia sebenarnya okay, rate law secara generalnya dia tulis macam ni lah. Rate equals to K. K ini adalah constant. Lepas tu concentration ikutlah kita ada apa kat sini. Reactant kita ada HgCl2. Okay, ada HgCl2 dan kemudian ada C2O4 2 minus. Okay, ikutlah kalau kita ada 3 reactant, kita tulis 3-3 lah kat sini. Okay, tapi basic lah secara general macam ni lah. Yang dia suruh cari order tu, yang benda atas ni, yang kuasa di atas ni. Okay, macam saya tulis XY, selalu tulis XY. Saya setengah buku ada tulis A, B, ada M, N. Ikutlah terpulang anu apa-apa kemana letak atas ni. So, benda-benda ni yang suruh cari. X dengan Y ni yang dia suruh cari ni. Okay, dia punya apa kita panggil? Order. Nombor mesti genap lah. 0 ke, 1 ke, 2 ke, mesti genap. Okay, dia tak ada point-point lah. Okay, seterusnya, macam mana kita nak cari value X dengan Y? Okay, contohnya first kita nak cari value X ni untuk HgCl. Order of HgCl. So, kita tengok dekat table kita ni. Kalau kita nak cari yang HgCl ni punya order, apa yang kita buat? Kita tengok dekat belah C2O4 ni, mana yang value sama. Okay, tak boleh tengok kat sini. Nak cari dia ni punya order, tutup ni, tengok mana yang sama. Okay, mana yang sama? Yang ni, okay, kita tanda lah. Tik lah. Okay, dua value ni. So, dia adalah pada eksperimen 1 dan eksperimen 2 yang kita nak cari order untuk HgCl ni. Okay. So, apa yang kita buat? Kita follow lah equation atas ni yang general ni. Okay. So, apa kita buat? Kita tulis lah. Rate eksperimen 2 bahagi rate eksperimen 1. Nak buat 1 bahagi 2 pun tak apa. Okay, tapi saya prefer buat 2 bahagi 1. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok ke HgCl ni, yang eksperimen 2 ni value dia lagi tinggi 0.9. Eksperimen 1 0.6. Kalau kita buat 1 bahagi 2 boleh. Cuma dapat pecahan lah, kadang-kadang sabut sikit. So saya memang prefer ambil yang besar bahagi yang kecil sikit lah. Okay. So seterusnya, okay, kita follow macam atas ni. Okay, macam atas ni. Okay, HgCl2. Okay, value untuk HgCl2 eksperimen 2 ni, untuk eksperimen 2. Okay, 0.948. Okay, X. Lepas tu eksperimen 2 ni pula C2O4 ni 0.049. Okay, kuasa Y. Eksperimen 1 pula tulis sama macam atas ni ke. Okay, cuma ambil data dekat eksperimen 1 pula 0.632 X. Lepas tu kawan ni pula 0.049 Y. Okay, so tujuan sebenarnya kita nak cari kawan ni, kena bagi kawan ni sama supaya kita boleh cancel tu macam tu. Okay, dengan bersantai je kita boleh cancel macam tu. Yang ni pun K pun kita boleh cancel macam tu juga. Okay, benda yang sama. Okay, so eksperimen 2. Okay, kita kemakan eksperimen 2. Rate dia mana? Hujung sekali ni 1 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, kita cuma insert je data dia tu. Eksperimen 1 pula, rate 1 pula
pun sama juga. 1 darab 10 kuasa negatif 3. Okey. So yang kat atas ni 0.948. Yang ni tinggal benda yang tak kita cancel out tadi lah. 0.632 X. Okey. Yang ni bahagi kawan ni dapat 1 lah value dia. Okey. So 1 sama dengan bahagi ni kita akan dapat 1.5 kuasa X. So nak cari order X ni boleh lah. So X ni kita akan dapat kosong. Okey, kita akan dapat kosong. Kan? Benda apa sekalipun tak kisahlah ni 1.5 kan. Kalau kita letak sejuta kuasa dengan kosong pun jawapan dia still 1 kan. Okey. So kalau 1.5 pun kuasa kosong pun 1 juga. Alright. Kalau kamu nampak belah kiri ni 1 je mesti confirm lah atas ni X ni adalah kosong. Okey. Dah dapat yang tu. Okey, ni kita boleh tulis jugalah kan. Kadang-kadang setengah soalan tu benda ni ada markah, kadang-kadang tak ada, tapi kita tulis lah. Zero order with respect to HgCl2. Okay, maksudnya HgCl2 kita ni adalah zero order. So kita tahu dah lah kawan ni adalah kosong. Value X ni adalah kosong. Okay, so settle untuk HgCl2. Untuk tahu dia. Okay, ni info tambahan Okay, ni untuk pemudahkan kamu lah. Okay, contohnya macam tadi okay, kita tahu dah nak cari HgCl2 ni antara eksperimen 2 dan juga eksperimen 1. Okay, kadang-kadang kan saya suka tengok tu dekat initial rate eksperimen 2, eksperimen 1. Kalau initial rate dia ni dua-dua ni sama, confirm lah mesti kosong lah, mesti akan dapat kosong dia punya order. Okay, so tinggal kita nak buat jalan kira aja supaya dapat kosong kat sini. Okay, so ingat tu tips kat sini. Kalau dapat initial rate dia sama antara dua eksperimen kita pilih untuk bahagi tu, confirm kita akan dapat zero order. Okay, so itu untuk HgCl. Kita tengok untuk C2O4 pula. Okay, nak cari C2O4 ni punya order ataupun value Y ni pula lah. Okay, untuk cari order dia macam biasa, kita tak tengok data dia ni dulu, kita tengok HgCl. Okay, HgCl mana yang concentration bersama? Eksperimen 1 dan juga eksperimen 3, 0.632 ni sama ni. Okay, so sekejap gini dua eksperimen, dia memang akan ada dua je lah, tak ada kena pilih 3 lah, confirm 2 je setiap masa. Okay, so eksperimen 3 dengan eksperimen 1 kita nak bahagi. So terpulang macam tadi kan, nak bahagi 3 bagi 1 boleh, 1 bahagi 3 pun boleh. Okay, tapi kalau saya kat sini eksperimen 3 dengan 1 saya akan prefer 3 bagi 1 lah, sebab value yang 3 ni lagi besar daripada 1. So tak ada lah nak wujudnya pecahan-pecahan lagi kan. Alright. Okay, kita tengok pula untuk buat B. Buat B pula. Ini untuk C2O4 Okay, so kita buat rate eksperimen apa tadi? Eksperimen 3 nak bahagi dengan eksperimen 1. Okay, macam mana kita buat yang panjang tadi ni? Okay, 3 0.632 kita tulis balik 0.632 untuk eksperimen 3 ni. Okay, kuasa dengan X, lepas tu 0.098 Y. Okay, eksperimen 1 pula. Okay, ini pun 0.632 kuasa X, C2O4 ni pula 0.049 Y. Okay, so tujuan kita nak bagi sama yang kawan HgCl ni tadi supaya kita boleh cancel macam tadi. Okay, ni pun terpadam juga. Nah, okay, rate 3 bagi rate 1. Okay, rate 3 ni kita perhatikan 4. Okay, 4 kat sini Okay, so kita substitute lah 4 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, rate 1 ni pula 1 tengah eksperimen 1, initial rate dia 1 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, lepas tu apa yang tinggal kat sini dah cancel, tinggal 0.098 Y bagi 0.049 Y. Okay, so nampak benda ni kita boleh cancel benda yang sama. So 4 bagi 1 je kita anggap. Okay, 4 bagi 1, so 4 equals to
Ni bahagi ni akan dapat 0.098 bahagi 0. Ni akan dapat 2 dah. 2Y. Okay. So Y ni boleh tak cari? Y ni kita tengok pun tahu dah kan. Y ni adalah 2. 2 kosong 2 kan 4 kan. Okay, so dapat dah jawapan untuk C2O4. So ni pun kita tulis juga. Okay. So second order with respect to berapa tadi? C2O4 Okay, C2O4 2 minus. Okay, so kita dapatlah tu untuk kedua-dua ni. Okay, untuk soalan ni dia punya pemarkahan adalah 4 markah. Okay, ada 4 markah. Okay, kat mana kita check dulu untuk A ni. Okay, ni pada awal tadi lah kita buat yang HGCL tu. Okay, kat sini kita dapat 1 markah. Yang ni pula kalau buat ini dapat 1 markah. Okay, ni penambahan lah. Setengah skema kadang-kadang kan ada yang ni pun ada markah, ada yang tak ada. Untuk skema ni ni kalau tak tulis ni pun dapat markah kalau tak tulis bawah ni. Okay, kalau tak tulis yang bahagian bawah ni Okay, so dari situ 2 markah. Lepas tu kita tengok pula dekat kawan ni. Okay, ada 3 markah kat sini Kawan ni pun kat sini tak ada markah dah. Sebab yang untuk cari HGCL tu dah dapat dah 1 markah kan. Untuk kali ni yang ni tak ada markah. Cuma kalau kita tak buat mesti tak dapat jawapan kan. Okay, dia punya markah untuk kat sini. Okay, so 3 markah untuk 3 markah untuk soalan A tu tadi. Alright. Dia punya range markah dia kat sini untuk soalan pattern macam ni daripada 3 ke 4 markah lah. Okay, bergantung pada keperluan markah setiap soalan tu. Okay, so itu untuk kita punya soalan A. Okay, untuk B pula. Kita tolong ke depan dah sikit. Untuk B, write the rate law for the above reaction. Okay, nak write the rate law. Okay, kita salin balik apa yang kita dah buat tadi ni. Untuk B. Okay, ni yang kita buat yang first tadi ni yang saya tulis tu. Okay, yang ni tadi ni. Okay, kawan ni. Rate equals to K HGCL2. Okay. Lepas tu satu lagi C2O4 2 minus. Yang tadi kita tulis XY kat sini kan. Tapi sekarang kita dah tahu order dia dah kan. So kita boleh tulis lah. Ni order dia kosong. Kawan ni kita dapat tadi order dia 2. Okay. Kita nak tulis macam ni boleh. Ataupun satu lagi kita tulis macam ni. Rate equals to K C2O4 2 minus kuasa 2. Okay, sebab apa kat yang kedua ni tak ada yang HGCL kan. Sebab HGCL ni kan kuasa kosong kan. Tak kisahlah concentration dia berapa pun. Kalau kuasa kosong akan dapat 1 kan. Okay, so tak kisahlah kita nak tulis yang mana satu pun. Okay, dapat tulis yang betul ni kita akan dapat 1 markah. Okay, macam saya cakap tadi, kalau kita tersilap buat part A, silap kira order dia ni, B ni pun akan follow jugalah. Okay, sebab kita tersilap buat dia punya order ni. Okay, dan last sekali calculate the value of the rate constant K. Okay, untuk rate constant K, buat saya tulis kat sini. Okay, tadi terdapat dah rate equals to, ni daripada soalan B tadilah, jawapan soalan B, K C2O4 2 minus kuasa 2 kan. Okay, dia nak cari value K ni senang lah. Kat sini ada banyak eksperimen, 1, 2, 3. Kita petik yang mana-mana kita nak. Kalau kita nak guna eksperimen 1, okay, guna eksperimen 1 semua. Nak guna eksperimen 2, guna eksperimen 2 semua. Okay, so contohnya kat sini saya suka nombor 2. So kita try guna eksperimen nombor 2. Okay, data daripada eksperimen nombor 2 ni, rate dia adalah okay, 1 darab 10 kuasa negatif 3. Sama juga dengan K. Okay, eksperimen 2 tadi ni, C2O4. Mana concentration C2O4? Okay, 0.049. Okay,
Okey, 0.04902. Okey. Dan kat sini kita akan dapat value untuk K adalah, okay, kita bahagi je lah S tu kan. Okay, lepas kita dah bahagi akan dapatlah 0.417. Okay, 0.417 unit dia adalah M negatif 1 H negatif 1. Okay, so ini adalah jawapan dia. Okay, kadang kita pilih macam mana kita dapat unit ni kat sini kan. Okay, saya terang sikit lah berkenaan macam mana kita nak tentukan unit dia ni. Okay. Okay, untuk tentukan unit dia ni, sebab dia kadang-kadang K dia, unit dia beza, kadang ada M negatif 2 apa semua tu kan. Okay, kita tengok lah. Ni saya nak tunjuk macam mana nak pakai unit dia. Okay. Okay, ni saya tulis balik je. 2 minus 2 kan. Okay, rate ni kalau kita perhatikan kat atas ni, kita tengok ni. Rate ni kita ambil unit dia mol per decimeter cube ni, mol per decimeter cube per H1. Okey, benda ni sama jugalah, mol per decimeter cube adalah M besar lah. Okey, M besar H negatif 1. Okey, so kita letak unit kat sini. Unit rate ni adalah M H negatif 1. Kita nak main unit lah. Okey, K ni kita nak tahu unit dia sekali ni. Ni concentration, unit dia apa? Concentration unit adalah M. Okay. Kedua. So unit untuk K ni adalah, kita try bagi ya, MH negatif 1 tadi ni. Ni kita bawa ke bawah je lah. Okay, kita bawa ke bawah. Okay, kita tolak bahagi ni akan dapat lah M negatif 1 H negatif 1. So dapatlah dia punya unit kat situ. Okay, ni buat secara manual lah. Okay, so kita tengok balik untuk pemarkahan Untuk pemarkahan kat sini ada 2 markah lah untuk soalan C ni. Okay, satu kita insert yang betul 1, dan final answer beserta unit pun 1 markah. Okay, 2 markah kat situ untuk soalan C. Okay, so A 3 markah, B 1 markah, C adalah 2 markah kat situ. Total 6 markah. Okay, so kita dah tamat untuk slot yang ketiga ni, pra PSPM yang ketiga. Kalau ada apa-apa masalah, jangan segan silu untuk tanya saya ataupun pensyarah-pensyarah lain. Dan saya doakanlah semoga awak punya PSPM nanti dapat jawab dengan tenang. Yang penting kita tenang, jangan nanti jawab. Okay, ada masa lagi ni, kita study elok-elok. Okay, saya sentiasa doakan semoga semua yang dengar ni berjaya. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih.